Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-475 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita berharap kita beroleh ibrah, beroleh manfaat dan beroleh pengajaran insya-Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di TikTok dan juga yang berada di Facebook. Mudah-mudahan pertemuan ini adanya manfaat insya-Allah. Hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-1000, muka surat 657. Muka surat 657, hadis yang keempat daripada 30 hadis yang Imam Nawawi tutupkan dan akhirkan kitab Al-Adhkar beliau. Maka Imam Nawawi kongsikan kepada kita 30 hadis yang mana beliau sebut ini adalah Madarul Islam, Madarul Islam. 30 hadis yang merupakan pada waktu itu asas ataupun rujukan penting yang boleh dijadikan di dalam kehidupan seharian kita. Maka hadis yang pertama berkenaan tentang amal bergantung kepada niat. Hadis yang kedua, bahawa sesuatu yang bertentangan dengan syarak maka pada waktu itu adalah ditolak. Hadis yang ketiga menceritakan berkenaan tentang perkara syubhah patut untuk ditinggalkan dan hati merupakan raja ataupun sesuatu yang meninggalkan kesan kepada amalan perbuatan yang keluar daripada tubuh badan. Maka hadis yang keempat berkenaan tentang ciptaan tubuh badan manusia dan berkenaan tentang ketetapan takdir yang kita akan baca pada riwayat 1216. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang keempat adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, di mana beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepada kami, dan baginda adalah orang yang paling terpercaya dan dipercayai. Apa sabda baginda Nabi SAW? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya setiap orang daripada kalian dalam proses penciptaannya dalam perut, iaitu dalam rahim ibunya, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Maka 40 hari pertama manusia pada waktu itu berada di dalam keadaan bentuk air mani. Air mani yang pada waktu itu berada di dalam rahim seorang wanita, rahim ibu dia. Selepas 40 hari pertama, sabda Nabi SAW, kemudian daripada air mani menjadi gumpalan darah.
juga selama itu, maka 40 hari yang kedua manusia, penciptaan manusia menjadi berbentuk gumpalan darah, alaqah, gumpalan darah. 40 hari yang ketiga, sabda Nabi SAW, daripada alaqah menjadi mudghah, ketulan daging, ketulan kecil daging, yang mana disebut sebagai mudghah. Mudghah maksudnya kadar yang pada waktu itu boleh dikunyah, menjadi ketulan daging yang kecil. Daripada air mani, 40 hari pertama, prosesnya untuk menjadi manusia, menjadi bayi, pada waktu itu berubah kepada ketulan darah. Daripada ketulan darah, sabda Nabi SAW, menjadi ketulan daging. Ini pun disebutkan di dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hajj disebutkan, juga di dalam surah Al-Mu'minun, dan beberapa tempat yang lain. Sabda Nabi SAW, bila dah selesai 40 hari yang ketiga, maka sabda Nabi SAW, kemudian diutuskan malaikat yang mula meniupkan roh di dalamnya. Maka ketika mana kandungan tersebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana kandungan tersebut berusia 4 bulan, pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada fasa air mani berubah menjadi fasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berubah menjadi fasa ketulan darah. Daripada ketulan darah pada waktu itu menjadi akan ketulan daging. Maka selepas itu, sabda Nabi SAW, Allah menghantar malaikat untuk meniupkan roh, Maka ketika mana malaikat meniupkan roh pada tubuh badan bayi tersebut, ciptaan tersebut, maka pada waktu itu ditetapkan untuk bayi ini bi'arba'i kalimat, tentang 4 perkara. 4 perkara ditetapkan untuk bayi ini. Yang pertama, ditetapkan untuknya rezekinya. Yang kedua, ditetapkan untuknya ajalnya, hidup matinya. Yang ketiga, ditetapkan untuknya wa amalih, akan amal perbuatannya. Dan yang keempat, wasyaqiyyun aw sa'id, adakah dia tergolong di kalangan penghuni neraka, lalu pada waktu itu golongan yang celaka, ataupun sa'id, golongan ahli syurga, maka pada waktu itu bahagia. Maka hadis ini menerangkan berkenaan secara ringkas tentang ketetapan takdir, Maka sabda Nabi SAW, fawalladzi la ilaha illahu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayusbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Sabda baginda Nabi SAW, demi zat yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan dia, sesungguhnya salah seorang daripada kalian beramal dengan amalan penghuni syurga, sehingga jarak antara dia dengan syurga hanya tinggal 1 hasta. Pada waktu itu sangat dekat. Namun didahului oleh catatan takdirnya, lalu dia melakukan amalan penghuni neraka, maka dia pun tergolong di kalangan penghuni neraka. Dan sesungguhnya salah seorang daripada kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tak jauh. Pada waktu itu diberikan perumpamaan, hanya tinggal 1 hasta. Namun didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia mengerjakan amalan penghuni syurga, lalu dia pun masuk syurga. Maka ini adalah riwayat berkenaan tentang takdir, yang mana bila Allah tiupkan roh pada tubuh badan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu tentukan takdir manusia. Maka kalaulah timbul soalan, maka kalaulah ketentuan takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenapa pada waktu itu kita nak berusaha dan nak beramal? Kerana kita
disuruh untuk melakukan yang terbaik dengan akal yang Allah kurniakan, dengan pengetahuan yang Allah kurniakan, dengan fitrah pada waktu itu yang Allah kurniakan, dan dalam masa yang sama kita disuruh melakukan yang terbaik, dan kita pun tidak tahu apakah takdir kita. Kita pun tidak tahu pada waktu itu apakah takdir kita. Maka sebab itu mengambil hadis ini dan pada waktu itu menjadikan dalil bahawa kalaulah begitu saya tak payah berusaha, sebab kalaulah saya berusaha amalan saya dah dekat dengan syurga sekalipun, maka pada waktu itu kalaulah ketentuan takdir saya berbeza, maka saya tetap akan ke neraka. Maka ini perbuatan yang salah, maka ini adalah sikap yang salah. Kerana kalaulah kita lihat dalam Al-Quran, orang yang memberi alasan yang dia tidak mahu melakukan sesuatu tindakan, sesuatu perubahan yang baik, sesuatu sikap yang elok dan berterusan menyalahkan takdir, maka itu adalah sikap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggan, orang-orang musyrikin Mekah. Maka Allah ceritakan di dalam surah Al-An'am, di dalam surah Al-An'am pada ayat 148, firman Allah, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Maka berkatalah orang-orang musyrik bila Nabi ajak mereka untuk beriman, bila Rasulullah mengajak mereka untuk beriman, maka mereka jadikan takdir sebagai alasan kenapa mereka tak nak berubah. Padahal mereka tak tahu pun apa takdir mereka. Tetapi pada waktu itu mereka jadikan takdir sebagai alasan. Mereka menyalahkan takdir. Apa mereka berkata? Kalaulah Allah benar-benar mengkehendaki, tentulah kami dan datuk nenek kami tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan kami pun tak buat perkara yang Allah tak suka. Kalaulah Allah benar-benar nak, maka kami tentu jadi baik. Padahal manusia pada waktu itu Allah berikan dia akal, Allah berikan dia fitrah, Allah berikan pada waktu itu kekuatan untuk dia melakukan keputusan, dan Allah sembunyikan apakah takdirnya. Maka perbuatan menjadikan hadis tadi sebagai pegangan untuk menyalahkan takdir, untuk tidak melakukan sesuatu perubahan, untuk pada waktu itu berputus asa. Sebenarnya itu adalah sikap orang-orang musyrik Mekah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala beri jawapan pada ayat yang sama. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kata-kata mereka, kalaulah Allah nak, maka Allah boleh keluarkan kami daripada syirik ini. Kalaulah Allah betul-betul nak, maka kami tak menyembah berhala. Kalaulah Allah betul-betul nak, kami tak berada dalam keadaan begini. Lalu menyalahkan takdir dalam keadaan diri sendiri tak nak melakukan perubahan, dalam keadaan diri sendiri pada waktu itu tidak mahu untuk membuat keputusan. Maka firman Allah pada surah Al-An'am ayat 148, kadzalika, demikianlah, kadzdzabal ladzina min qablihim, sikap orang-orang yang telah mendustakan ayat kami sebelum daripada mereka. Mereka beri alasan takdir. Mereka beri alasan, kalaulah Allah nak, kami tak jadi begini. Kalaulah Allah benar-benar nak, kami pada waktu itu pasti akan ikut Nabi. Padahal Nabi dah ajak. Nabi pada waktu itu dah tunjukkan bukti-bukti. Pun pada waktu itu masih lagi enggan, menolak, dan pada waktu itu memilih untuk menyalahkan takdir. Maka firman Allah, mereka akan berterusan mendusta hatta dzaqu ba'sana, sehingga kelak mereka akan rasa azab kami. Allah pada waktu itu dah berikan akal untuk berfikir, keputusan. Firman Allah untuk orang yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk dia tidak mahu berubah menjadi baik. Firman Allah, qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, hal indakum min ilmin,
Adakah kamu benar-benar mempunyai sesuatu keterangan yang berdasarkan ilmu? Fatukhrijuhu lana, yang kamu boleh keluar dan tunjukkan kami. Adakah kamu benar-benar tahu takdir, yang mana pada waktu itu mengatakan kamu adalah ahli neraka, dalam keadaan kamu sendiri tak nak beriman? Adakah pada waktu itu kamu ada takdir yang mengatakan kehidupan kamu adalah begini? Kalau ada, keluarkan secara bertulis. Tak ada siapa yang tahu takdir dia apa. Tidak ada sesiapa yang tahu takdir dia apa. Maka perbuatan pada waktu itu tak nak melakukan perubahan, dan dalam masa yang sama menyalahkan takdir semata-mata, dalam keadaan dia sendiri tak mahu melakukan perubahan, sama ada daripada sudut urusan dunia ataupun lagi-lagi urusan agama. Saya memang macam ni, Allah dah tentukan ketika mana dalam rahim ibu lagi, saya memang begini keadaan saya memang susah keadaan saya memang ahli neraka perangai dan sikap saya. Maka Allah tanya, ada tak bukti bertulis tadi? Qul hal indakum min ilmin, adakah kamu benar-benar ada bukti bertulis berdasarkan ilmu? Kalau ada, fatukhrijuhu lana, keluarkan, tunjukkan. Kalaulah benar itu adalah takdir kamu. Firman Allah, in tattabi'una illa dhann, tidaklah kecuali pada waktu itu kamu hanya mengikut kepada sangkaan kamu semata-mata. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah orang yang pada waktu itu menyalahkan takdir tanpa ada sebarang bukti yang itulah takdir dia, kecuali pada waktu itu dia berdusta. Sebab itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, orang yang pada waktu itu bersikap begini dan mereka pada waktu itu nak melepaskan diri dengan menyalahkan takdir, maka sebenarnya mereka pada waktu itu melakukan pembohongan yang tidak ada sebarang asas. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berikan ikhtiar, wa hadainahu najdain. Allah berikan ikhtiar, Allah berikan pilihan, wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada manusia kedua-dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan pada waktu itu yang tidak baik. Maka perbuatan pada waktu itu menyalahkan takdir, maka sebenarnya itu adalah sikap yang Allah cela di dalam suratul An'am ayat 148 tadi. Lagi-lagi Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah untuk kita sentiasa sangka baik dengan Allah. Kita pun tak tahu takdir kita apa. Maka pada waktu itu untuk tak nak melakukan perubahan, untuk pada waktu itu kekal berada di keadaan kita yang sekarang ini, zon selesa kita, dan mengatakan inilah takdir saya, takdir saya memang begini, maka sebenarnya pada waktu itu kita tergolong di kalangan ayat 148 surah Al-An'am tadi, yang pada waktu itu berkata tanpa dalil. Kita pun tak tahu apakah sebenarnya takdir kita, padahal sepatutnya kita patut buat yang terbaik. Dan kemudian hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Setiap orang beriman, dia sepatutnya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kena sangka baik dengan Allah. Maka inilah sikap kita dalam menghadapi pada waktu itu liku-liku, cabaran, ujian kehidupan. Kita kena sentiasa positif dan sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti setiap orang ada cabaran kehidupan yang tersendiri. Pasti setiap orang ada ujian yang sedang dihadapi, tapi hakikatnya kita tak tahu takdir kita. Maka kita patut buat yang terbaik, sebab kita pun tak tahu takdir kita apa. Dalam masa yang sama, kita patut pada waktu itu sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang kita baca tadi tak boleh nak dijadikan dalil untuk kita tak nak berusaha, dan pada waktu itu kita tak nak berikhtiar, dan kita mendakwa, kita berserah bulat-bulat kepada takdir. Padahal Allah berikan kepada kita ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada waktu itu
kekuatan. Dengan Allah sembunyikan takdir daripada kita, dan kita pun diperintahkan untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak terkeliru dengan membaca hadis tentang takdir yang ditentukan di dalam rahim ibu, sehingga menjadikan kita tak nak berusaha, tak nak beramal, dan kononnya pada waktu itu menyerah bulat-bulat kepada takdir. Dalam keadaan hakikatnya kita pun tak tahu apakah takdir setiap daripada kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Saya nampak ramai yang baru join. Kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Seperti mana kebanyakan daripada kita join sebab ada orang lain sharekan, maka mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Maka hadis yang keempat berkenaan tentang takdir yang Allah tentukan di dalam rahim ibu, namun dalam masa yang sama Allah SWT sembunyikan takdir itu daripada pengetahuan kita, supaya kita dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Ahlan-ahlan, terima kasih Subbunjut. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain, ahlan-ahlan kepada yang berada di TikTok dan juga yang berada di FB. Hadis yang kelima yang patut kita jadikan pegangan dalam kehidupan: tinggalkan perkara yang kita tak ketahui ataupun perkara yang membawa kepada keraguan, dan berpeganglah kepada perkara yang hanya kita yakin. Sabda Nabi, hadis yang kelima, kata Imam Nawawi, hadis daripada Hasan bin Ali, beliau berkata, aku ingat daripada Nabi SAW satu pesanan. Apakah dia? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dalam kehidupan ini, sabda Nabi SAW, tinggalkan perkara yang pada waktu itu membawa kepada keraguan. Da' ma yaribuka. Tinggalkan pada waktu itu perkara yang membawa kepada keraguan. Perkara yang membawa kepada keraguan, sama ada daripada sudut halal dan haram, ataupun pada waktu itu daripada urusan yang tak pasti. Perkara yang kita ragu-ragu, tinggalkan. Lalu apa yang patut kita pegang dalam kehidupan? Ma la yaribuk, perkara yang pada waktu itu kita tidak ragu, kita pasti. Ambil pada waktu itu perkara yang kita pasti, sama ada daripada sudut halal dan haram. Perkara yang ragu-ragu, perkara yang syubhah, pada waktu itu kita tinggalkan. Ambil perkara yang pasti, perkara yang tidak membawakan kepada keraguan dan sebagainya. Kemudian ada lagi beberapa penerangan yang lain, tetapi ini adalah secara ringkas maksud hadis yang kelima. Pegang kepada perkara yang tidak menjadikan kita ragu-ragu. Tinggalkan perkara yang pada waktu itu boleh menjadikan kita ragu-ragu, dan pegang perkara yang menjadikan kita tidak ragu-ragu. Maka ini pun adalah satu nasihat yang sangat mendalam. Kadang-kala kita sentiasa pada waktu itu nak ambil peduli tentang perkara yang membuat kita ragu-ragu, sehingga pada waktu itu celaru hidup kita. Dahlah benda tu kita ragu-ragu, kemudian pada waktu tu menjadi menyebukkan kita untuk berfikir, menjadi celaru kehidupan kita. Maka Nabi kata benda yang ragu-ragu, tinggalkan. Tak payah nak ambil berat, nak ambil tahu. Lalu apa yang patut kita lakukan? Perkara yang tidak membawa kepada keraguan. Hadis yang keenam, ini pun adalah hadis yang penting. Tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan kita, perkara yang sia-sia. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i, tanda seseorang itu dia benar-benar mengamalkan agama dia. Ataupun terjemahan lafzi dia adalah termasuk daripada keindahan Islam seseorang itu. Maksudnya seseorang itu dia benar-benar amalkan Islam, dia agama, dia ajaran dia. Maka Islam sebenarnya menjadikan kita apa? Tarkuhu ma la ya'ni, sabda Nabi, meninggalkan perkara yang pada waktu itu tidak ada kaitan dengan kita.
meninggalkan perkara yang bukan termasuk dalam urusan kita. Tarku ma la ya'ni, tinggalkan perkara yang sia-sia. Nak mengumpat, itu bukan urusan kita pada waktu itu nak mengumpat tentang orang yang tertentu. Lagi-lagi musim sekarang sampai 19 hari bulan 11, pada waktu itu macam-macam, pada waktu itu bercakap tentang orang sana, tentang orang sini. Pada waktu itu dia punya percakapan, pada waktu itu memburukkan, menjatuhkan, mengaibkan, seolah-olah mengajak kepada dirinya sahaja yang betul. Perkara yang tak ada kaitan dengan diri kita. Perkara yang pada waktu itu sia-sia. Sabda Nabi SAW, tinggalkan. Sebenarnya masing-masing sedang mengajak kepada dirinya. Dirinya yang betul, pada waktu itu sokong saya. Diri saya yang betul, sokong saya. Orang tersebut begitu begini, menjatuhkan, memburukkan dan sebagainya. Kita pegang hadis ni. Antara keindahan orang yang benar-benar mengamalkan agama dia, Islam dia, dia akan belajar untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Perkara yang pada waktu itu tidak ada kaitan dengan urusan dia. Pada waktu itu, nak mengundi silakan, itu tanggungjawab. Tapi bila sampai mengaibkan, menjatuh, mencela, memaki, pada waktu itu mengorek rahsia, pada waktu itu membuka cerita silam, hanya kerana bukan geng dia. Kalau geng dia, dia tak buat begitu. Kalau satu kelompok dengan dia, dia tak buat begitu. Hanya kerana musuh dia, hanya kerana ideologi yang berbeza daripada dia, maka saling mencela, membuka kisah silam, aib rahsia dan sebagainya. Orang yang benar-benar mengamalkan agama dia, pada waktu itu dia akan bijak untuk tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang sia-sia. Meninggalkan pada waktu itu perkara yang tidak ada kaitan dengan urusan dia. Lagi-lagi dalam keadaan mencela, mengaibkan orang yang lain. Maka ini hadis yang penting juga. Pada waktu itu belajar untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Belajar untuk meninggalkan pada waktu itu perkara yang tidak ada kaitan dengan kita. Itu adalah antara keindahan Islam seseorang. Kadang-kala bila nak disibukkan diri tentang perkara yang sia-sia ni, berjam-jam boleh. Berjam-jam boleh. Dengan perkara yang sia-sia. Berjam-jam boleh. Berhari-hari boleh. Pada waktu itu nafsu pun selesa, nafsu pun suka. Tapi belajar untuk meninggalkan pada waktu itu perkara yang sia-sia. Itu adalah antara keindahan Islam seseorang tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketujuh. Apakah hadis yang ketujuh? Kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan adanya manfaat dan adanya kebaikan. Mudah-mudahan adanya ibrah dan pengajaran. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.